Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Aziz bin Razam dan nama majlis saya adalah 070080. Alhamdulillah, hari ini saya akan membicarakan topik yang telah diberi, iaitu tanggungjawab insan, dan saya sendiri telah memilih satu tajuk untuk saya bentangkan pada hari ini. Tajuk yang telah saya pilih adalah hubungan dengan pencipta. Antara satu poin yang telah saya dapat, iaitu hubungan dengan pencipta ini adalah kunci kepada kebahagiaan hidup. Maksudnya, apabila kita menjaga hubungan dengan pencipta, insya-Allah hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Ini kerana segala yang kita dapat di atas muka bumi ini adalah daripada Tuhan. Betul? Justeru apa salahnya kita menjaga hubungan dengan Maha Esa? Dan antara saya dapat dalil, iaitu dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimul zillah aynama sukifu illa bihablil minallah wa hablil minan nas. Maksudnya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maksudnya, kita sebagai manusia ni, kita terdedah dengan perkara yang kehinaan, perkara yang buruk. Justeru apabila kita memegang dengan agama Allah, insya-Allah kita akan terpelihara daripada kehinaan tersebut. Dan akhir kata, maaf jika video ini agak panjang, akhir kata adalah, sahabat-sahabat, apabila kamu berkuasa dan berharta, suaramu akan lebih didengar dan dituruti. Tetapi bimbangnya kami jika kamu tidak bersuara lagi. Tergada prinsip untuk keselesaan yang sementara. Maka jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Dan seandainya manusia bersatu untuk mencelakakan kamu, mereka tidak dapat melakukannya kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Itu sahaja daripada saya. Maaf salah silap, tersalah bicara. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairul Bari Akbar bin Kamarudin, bernombor Matters 069902, ingin membicarakan tentang hubungan dengan pencipta. Kita sebagai seorang Muslim hendaklah menjaga hubungan dengan pencipta. Pencipta kita ini siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi kita hendaklah beriman kepadanya. Kerana Allah SWT lah yang telah menciptakan langit, bumi dan seisinya di alam semesta ini. Jadi dengan cara apa untuk kita jaga hubungan dengan Allah SWT? Dengan cara kita menunaikan solat. Dalil, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil iaitu orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Dalam akuat ini menyebutkan bahawa kita hendaklah mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara solat. Jadi bagaimana kita hendak menunaikan solat? Dengan cara kita beriman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena mengikuti setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran menyuruh solat. Bagaimana kita nak solat? Dengan cara kita, apabila kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu macam mana nak solat, macam mana kita nak melakukan pergerakan-pergerakan solat. Dan apabila kita sempurna solat kita, maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih terikat, hati kita juga akan lebih bersih, kerana kita merasakan bahawa Allah SWT sedang melihat kita apabila kita sedang solat. Dan kita akan berdoa kepada Allah SWT dengan betul-betul khusyuk,
Kerana kita percaya bahawa Allah SWT mendengar setiap bicara kita sewaktu kita solat. Dan bukan sewaktu kita solat saja kita akan mengingati Allah SWT. Di kehidupan seharian kita pun kita hendaklah mengingati kepada Allah SWT. Apabila kita bangun tidur, kita hendaklah berterima kasih kepada Allah SWT. Apabila kita berjalan, kita juga hendaklah berterima kasih kepada Allah SWT kerana telah menggunakan kaki dengan secara percuma saja, tanpa perlu bayar. Jadi tugas kita adalah untuk apa? Untuk mentaati kepada Allah SWT. Jadi akhir kata, saya akan memetik dari kata-kata seorang pujaga daripada ulama, kata-kata ulama besar, iaitu Imam Ghazali. Ya indah itu solat dan yang dekat itu mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Izzat Aiman bin Muhammad Zaidi, nombor matrik 069843. InsyaAllah pada hari ini saya akan menghuraikan dan membahaskan tentang subtopik, iaitu hubungan dengan alam. Okey. Yang mempunyai akal yang waras, tubuh badan yang sihat dan pemikiran yang baik seharusnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Oleh kerana alam sekitar ini juga diciptakan oleh Allah sama seperti kita. Kita diumpamakan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita hendaklah memelihara, dan itu ialah satu tanggungjawab kita terhadap alam, bukan sahaja tanggungjawab kita terhadap manusia serta Allah yang Maha Pencipta. Okey, oleh itu kita sebagai manusia hendaklah menjaga kebersihan alam sekitar dengan tidak membuang sampah sarap merata-rata dan seterusnya. Kita sebagai manusia hendaklah memelihara dan bersama-sama kita memelihara dan memelihara alam sekitar agar alam sekitar kita ini tidak tercemar dan tidak pupus di telan zaman. Dan akhir sekali, kita ini sebagai manusia hendaklah menghargai ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ciptaan Allah ini semuanya indah-indah belaka. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-56 yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Oleh itu dalam ayat ini Allah menegaskan supaya kita tidak membuat kerosakan di bumi, sama ada terhadap alam sekitar, terhadap harta benda dan keseluruhannya yang ada di alam sekitar yang Allah telah ciptakan ini. Oleh itu sahaja daripada saya penerangan terhadap alam sekitar. Sama-samalah kita menjaga alam ini supaya tidak tercemar dan boleh digunakan untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nina Wadata Aina binti Altimi Adli. Nombor matrik 069889. Apabila bercakap mengenai hubungan sesama manusia, dia juga sinonim dengan silaturahim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak beriman seseorang itu melain sekiranya dia tidak menyayangi saudaranya yang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pentingnya mengeratkan hubungan sesama manusia, menyayangi dan mengekalkan hubungan silaturahim. Apakah perkara yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan dan menzahirkan kasih sayang kita sesama manusia? Antaranya ialah kita mestilah sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada sesama manusia. Seterusnya, kita mestilah menolong antara satu sama lain ketika dalam kesusahan, bermanis muka, senyum dan bersedekah. Pentingnya memelihara hubungan silaturahim dan ukhuwah sesama manusia. Kita akan dimurahkan rezeki, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus dapat menyuburkan hubungan sesama manusia. Bahkan orang yang meremehkan hubungan sesama manusia ini pastinya tidak akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menendahkan hubungan silaturahim ini seumpama menendahkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala.
Namun kita mestilah ingat, selepas berbuat baik kepada manusia, kita mestilah berbuat baik kepada keluarga kita, kerana kebaikan yang paling utama ialah berbuat baik kepada keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hazim bin Hanafi, nombor matrik 070017. Pada hari ini saya akan membicarakan dalam tema tanggungjawab insan. Yakni saya akan mengambil pecahan daripada tanggungjawab insan itu kepada hubungan sesama manusia. Ramai manusia hidup dalam muka bumi ini dan bukan kita seorang sahaja yang hidup. Maka dengan hidupnya kita bersama dengan kelompok masyarakat ini, kita mestilah mengetahui tata cara yang betul untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka, bersosial dengan mereka, agar tidaklah berlaku perkara-perkara yang menyebabkan tertumbuhnya permusuhan di antara manusia. Allah Ta'ala juga berfirman, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, dan Allah jadikan kita ni dengan pelbagai kabilah dan kaum untuk saling kita mengenali. Maksudnya kita berjalan di atas muka bumi ini, kita akan lebih mengetahui bahawa lebih banyak lagi jenis-jenis manusia dan jenis-jenis pemikirannya semua berbeza. Tidak sama dengan kita. Sebagai kita, contohnya kita orang Melayu, maka kalau kita pergi ke negara Arab, contohnya Arab Saudi, kita akan dapati makanannya berbeza, budayanya berbeza, pakaiannya berbeza. Maka kita akan mengetahui bahawa di tempat ini begini, di tempat ini begini. Maka seterusnya begitu. Maka kita akan lebih berpengalaman dan lebih menghormati budaya mereka dan mempelajari lebih banyak ilmu di alam ini. Allah Ta'ala juga menyuruh kita untuk berjalan, untuk mengetahui apa yang berlaku di sekeliling kita dan mengenali sesama sendiri, untuk kita ni lebih rapat ukhuwah kita. Dan saya akan menyentuh sedikit berkaitan dengan hubungan kita, contohnya sesama rakan kita, sesama sahabat kita. Maklum bahawa kita bersahabat ni mestilah ada tata caranya yang telah ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, Islam yang manakah paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, siapa yang kaum musliminnya selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya dia tidak menyakiti sesama sahabatnya sendiri. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Hadis ini bermaksud bahawa kaum muslimin yang paling utama adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dengan baik. Dia juga dituntut menunaikan hak-hak sesama kaum muslimin dengan baik. Begitulah hubungan kita dengan Allah pun kita kena jaga. Hubungan kita sesama manusia, khususnya sahabat-sahabat kita kena jaga dengan baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innas sam'a wal basara wal fu'adu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta pertanggungjawabnya akhirat nanti. Surah Al-Isra. Maka jelaslah di sini bahawa hubungan kita ini hendaklah kita perbaiki sesama masyarakat, perbaiki sesama sahabat kita, agar tidaklah berlaku pertelingkahan dan tidaklah berlaku persekintaan. Sebagaimana adalah hadis, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang sahabatnya, seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka begitulah hubungan kita sesama manusia, hubungan kita sesama sahabat kita. Kita kenalah menjaganya dengan baik dan janganlah kita sia-siakan, kerana apabila kita mensia-siakannya dan tidak menjaganya, maka sudah pasti kita akan menyesalinya di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.